nampak berkenaan dengan isu yang disebut oleh yang di-Pertuan bukan, Sultan Johor. Dia menyatakan sesuatu yang sangat menarik, dan saya rasa perkara ini mungkin akan diikuti oleh sultan-sultan lain, dan berkemungkinan negeri-negeri lain juga akan ikut. Okey, kita dengar dan kita baca. Sultan Johor titah, pecat semua AJK Masjid Surau jika ada penceramah tanpa tauliah. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memberi amaran bahawa semua AJK masjid dan surau akan dipecat sekiranya membenarkan penceramah tanpa tauliah memberi kuliah atau syarahan agama di negeri itu. Titah bagi dia, selain penceramah yang ingin menyampaikan kuliah, semua masjid dan surau yang hendak menganjurkan ceramah juga wajib mendapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang menerusi pejabat Kadi Negeri. Permohonan kebenaran itu menyatakan secara terperinci tajuk ceramah serta perkara yang ingin disampaikan ketika memberi ceramah agama. Sekiranya ada mana-mana masjid dan surau yang gagal mematuhi peraturan ini, maka semua AJK masjid dan surau itu akan diambil tindakan dan dipecat. Titah baginda ketika merasmikan pembukaan persidangan Dewan Undangan Negeri Johor di bangunan Sultan Ismail Iskandar Puteri hari ini. Now, kenapa perkara ini sangat penting, tuan-tuan? Dia sangat penting kerana selama ini yang banyak bermain isu agama di masjid dan juga surau, yang menyempitkan agama kepada politik kepatian adalah walaon PAS. Mereka inilah yang paling ramai mengguna dan menunggang agama. Kononnya itulah perjuangan Islam. Sama juga yang mentega terbang hari ini kan, dapat ugutan, kereta dia disimbah dengan asid dan cat. Itu ke akhlak seorang Muslim, tuan-tuan? Itu ke kaedah dakwah Rasulullah SAW? Saya tanya, itu ke kaedah bila Allah SWT sebut dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita buat apa? Kita gunakan kekerasan, kita gunakan ugutan nak buat perkara tersebut. Sama juga yang saya nak sentuh kejap lagi, isu berbincang pasal debat malam tadi, Caprice penyanyi rap tu. Saya ingatkan dia daripada Singapura, dia orang Negeri Sembilan rupanya. Dengan Ustaz Datuk Mujahid Yusof Rawa. Saya akan tentu benda tu. Tapi saya tarik balik sedikit. Kenapa Sultan Johor punya statement ni sangat penting? Kenyataan Sultan Johor ini sangat penting sebab sebelum ini kesemua sultan-sultan telah menyatakan tidak membenarkan ahli-ahli politik untuk berceramah di masjid atau surau. Itu yang pertama. Berceramah kalau menyampaikan bantuan dan sebagainya, itu tak ada masalah. Ini berceramah. Tidak dibenarkan. Tetapi tempoh hari Hadi Awang telah pun melanggar arahan. Bila mana specifically arahan daripada Terengganu mengatakan tidak boleh ahli politik berceramah di masjid. Dia nak juga berceramah, melanggar titah Sultan Terengganu tersebut. Dan kita kena faham, MAIS, Agama Islam Negeri Selangor, Negeri Johor, Negeri Terengganu, Negeri Pahang, Negeri Perak, Majlis Agama Islam mereka tidak terikat dengan kerajaan negeri. Majlis Agama Islam direct bawah Sultan, bukan di bawah bidang kerajaan negeri. So ini bukan politik, tuan-tuan. Jadi ada yang kata, tengok Negeri Selangor tak membenarkan, tengok Ustaz Azhar Idrus tak ada kelayakan untuk nak nak berceramah di Selangor. Inilah kerajaan Pakatan Harapan. Kelayakan sijil ataupun tauliah itu tidak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri. Kerajaan negeri tak bagi tauliah berceramah. Yang bagi Maib dan sewaktu dengannya. Mereka yang bagi, dan atas kepada itu adalah Sultan. Nak salahkan, salah Sultan. Kalau kamu nak salah, beranilah nak salahkan. Tetapi kenapa penting kenyataan Sultan Johor itu? Dan saya percaya lepas ini sultan-sultan lain akan menggunakan ataupun akan bercakap perkara yang sama. Kerana selepas ini nak berceramah, kena hantar kepada Majlis Agama Islam teks ataupun at least konten ceramah tersebut. Dan kebanyakan AJK ni AJK PAS. Kalau mereka tetap nak memegang jawatan AJK itu, terpaksalah mereka mematuhi arahan. Kalau tidak, mereka boleh dipecat. So daripada situ kita akan nampak dan kita akan boleh mengekang. Sekarang itu saya kata, kita boleh mengekang penunggang-penunggang agama ni, tuan-tuan. Penunggang-penunggang agama yang menggunakan masjid dan surau, sehingga kan mereka yang mungkin tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu dalam agama, baru nak belajar, baru nak mendekati Islam. So akhirnya mereka yang mendekati Islam ni akan dapat Islam yang salah. Bukti Islam yang salah tu antara lain itulah cerita mentega terbang tadi tu.
Dia buat kesalahan. Ya, itu kesalahan dia. Tetapi tindakan kita juga, two wrongs does not make a right. Itu pepatah orang putih. Dua perkara yang salah tak jadikan benda tu betul. Orang tu pencuri, salah dah mencuri tu. Kita datang, kita belasah dia sampai dia mati, itu bukan satu benda yang betul. Belasah sampai mati itu pun satu kesalahan. Biarlah undang-undang mengambil peranan dia untuk nak buat apa yang sepatutnya dibuat kepada kesalahan-kesalahan dia. Kalau ada kesalahan dan melanggar undang-undang, membawa saya kepada debat Kapris dan juga Ustaz Mujahid Yusof Rawa malam tadi. Ustaz Mujahid, saya dengar 2 jam lebih dekat TikTok Yani. Saya nak naik juga masa tu, tapi Yani tak bagi. Tapi saya respect lah, bukan saya salahkan Yani. Yalah, kita pun geram juga nak naik kan. Nak naik aku, nak kitai budak ni kan. Okey, dia punya sembang central kepada apa yang Kapris kata ni tuan-tuan. Central. Dia buat video VTT pasal perarakan LGBT tu. Bukan perarakan LGBT, it's a women's march, perarakan wanita. Tiba-tiba ada orang hijack guna dia bawa spanduk LGBT di dalam perarakan tersebut. Jadi teruslah orang PAS, kan, orang bersatu, PAS lah tak utama. Dan Kapris mengatakan, tengok, kerajaan sekarang tidak prihatin dan dia guna perkataan ni, malah dia kata semakin berani LGBT di dalam kerajaan ni. Therefore, kita kena mempertahankan Islam dan kita kena menentang kerajaan ini kerana kerajaan inilah yang membenarkan LGBT. Itu dakwaan dia, itu klaim dia. Kalau saya naik, saya ada beberapa soalan saya nak tanya dia, tapi saya tak naik malam tu kan. But this is exactly my point. Bila mana seseorang kita appreciate, kita tahu, saya pun dulu ikut Kapris punya perkembangan career. Saya ikut perkembangan career beliau. Cuma saya tak minat lagu-lagu dia lah. Saya tak minat lagu-lagu dia, saya tak ikut lagu-lagu dia. Bukan tak minat, tak ikut lah. Tak adalah fanatic follower. Saya lebih suka kalau dalam hip hop scene, saya lebih suka Ultimate, saya lebih suka Malik, saya lebih suka Joe Flizzo. Saya lebih ke arah itu. And even Nono, kalau orang Sarawak dikenal lah Nono tu siapa kan. Rapper Sarawak nama Nono. Dan tak ramai yang tahu Noh Hujan, yang band Hujan Noh tu, penyanyi Noh tu, asal dia adalah hip hop juga, dia rapper juga. Tapi that's not the point. So dia daripada mungkin dia daripada background yang macam tu dan sebagainya, mungkin dia nak timbul kesedaran tentang Islam. Alhamdulillah. Kita tak ada isu. Dan Ustaz Mujahid malam tadi sangat dia tak ramai tahu background Ustaz Mujahid. Dia boleh cakap Melayu, dia boleh cakap English, dia boleh cakap Arab, dan kalau tak silap saya dia boleh cakap Jerman. I think dia belajar dekat Jerman or something like that. Okay, I mean his doctor tau, he's a PhD, dia ada PhD. Okay, tak apa. Bila dia berhujah, Kapris berhujah, so dia bawa centralnya, dia kata disebabkan perarakan itu ada orang LGBT join, therefore kesimpulannya bermakna kerajaan ini membenarkan LGBT. Itu dia punya kesimpulan mudah dia. Dan dia kata, tengok pemimpin-pemimpin ni langsung tidak bercakap tentang kes tersebut, seolah-olah membenarkan perkara tersebut daripada berlaku. Itu dia punya claim. Pertama sekali, kalau kita nak jawab, kalau saya naik, itu saya tanya soalan, are you accusing, adakah anda menuduh semua pimpinan kerajaan perpaduan ini membenarkan LGBT? Itu soalan pertama saya. Kalau dia kata ya, apa buktinya? Oh, tengok Women's March. Okey. Pertama, sudah dijawab di dalam parlimen. Malah ahli parlimen, dan benda ni dibawa oleh Dr. Mujahid malam tadi. Bila mana ahli parlimen Kuantan membangkitkan isu ini, speaker tanya, adakah kamu berani mengatakan itu adalah perarakan LGBT? Speaker tanya, adakah kamu berani mengatakan itu perarakan LGBT? Muka ahli parlimen Kuantan tu macam tak. Saya tanya ni, kamu berani kata itu perarakan LGBT? LGBT yang berani kata? Kamu berani nak kata macam tu? Adakah kamu pasti itu adalah perarakan yang dianjurkan LGBT? Dia macam, ya atau tidak? Ya atau tidak? Dia macam, atau tak pasti? Saya tak pasti, dia kata. Mujahid malam tadi pun bawa point tu. Kemudian majlis
Menteri Agama pun bawa isu di dalam parlimen dan perkara itu sedang disiasat oleh polis sekarang ini. Bagaimana benda itu boleh berlaku? Dan di dalam negara kita ni tuan-tuan, nak bagi tahu, seks luar tabi'i Seksyen 377 A, B dan C membawa hukuman 20 tahun penjara dan sebatan. Still ada undang-undang tu dalam kanun keseksaan. Okey. Wee Ka Siong hari ni Wee Ka Siong bertempoh satu hari tu, dia mempertikaikan pasal telur. Okey, hari tu saya tak nak komen pasal Wee Ka Siong ni. Sebab bagi saya dia daripada dulu tak pernah cerdik pun, kan? Tapi dia nak jadi pembangkang tuan-tuan. So dia mempertikaikan macam mana kerajaan ni tak berjaya membawa telur. Lepas tu dia bawa 3 biji telur yang diimport daripada India. Kenapa mahal harga telur ni dan sebagainya. So syarikat yang mana dia kata import telur itu telah menyaman beliau. Now dalam parlimen tak boleh saman. Di dalam parlimen, kenyataan-kenyataan daripada ahli parlimen tak boleh saman. Tetapi kalau dibawa keluar, dia boleh saman. Dan kenyataan itu kalau tak silap saya, correct me if I'm wrong, telah dibawa keluar menyebabkan syarikat itu nak saman Wee Ka Siong. Okay, kita baca. Speaker, MP tak boleh disiasat berhubung kenyataan dalam Dewan Rakyat. Seorang ahli parlimen tidak boleh disiasat atas kenyataannya dalam rakyat sekiranya ia tidak menyentuh isu berkaitan Akta Hasutan, penghinaan terhadap Raja Melayu, itu Akta Hasutan, kenyataan yang melanggar Perlembagaan Persekutuan, kata Speaker Johari Abdul. Justru, Johari berkata dia tidak perlu memulakan siasatan terhadap Wee Ka Siong yang sebelum ini mendakwa didesak untuk membetulkan kenyataannya berhubung isu telur import dari India. Tidak ada mana-mana undang-undang yang boleh dikenakan terhadap ahli parlimen dan bercakap dalam parlimen. Kalau dia bercakap dua parlimen, itu lain cerita. Johari berkata demikian sebagai respon terhadap kesaan pengurusi kelab penyokong-penyokong kerajaan backbenchers Johari Abdul Ghani yang minta dia menyiasat dakwaan bahawa Wee menerima tekanan. Isu itu bermula 22 Februari lalu apabila Wee membagikan isu telur import dengan membawa 3 jenis telur ke Dewan Rakyat. Dia berbuat demikian bagi membandingkan saiz dan harga antara telur keluaran tempatan dan diimport dari India. Seminggu lepas itu, Wee berkata dia menerima surat saman daripada peguam syarikat yang mengimport telur dari India berhubung kenyataannya di parlimen. Baru-baru ini, Wee berkata Deepak Jaikishan ada menghubunginya dan ahli parlimen itu menggunakan nama pejabat PMO supaya dia membetulkan kenyataan berhubung isu telur import. Yang ni PM dah jawab, tidak ada siapa boleh menggunakan nama PMO. Okey. Meskipun dalam perbahasannya Wee tidak menyebut nama Deepak, tetapi Malaysia kini kemudian menerima pengesahan bahawa individu dimasukkan ialah Deepak. Kenyataan itu dibuat Wee selepas pemimpin bersatu Azmin Ali mendakwa kerajaan pimpinan Ibrahim menganugerahkan kontrak mengimport telur dari India kepada Deepak. Susulan itu, syarikat JNE Advanced Tech Sdn Bhd yang merupakan syarikat tunggal yang mengimport telur berkenaan turut mengancam menyaman Azmin. Johari sebelum itu berkata syarikat itu tidak boleh mengambil tindakan undang-undang terhadap Wee kerana wakil rakyat itu menikmati perlindungan undang-undang ketika berucap di Dewan. Saya sudah beri jawapan apabila Datuk Wee Ka Siong tulis kepada saya ada peguam nak saman dia. Saya kata tidak boleh sebab apa saja dia cakap asalkan tidak bercanggah dengan Akta Hasutan, tidak menghina Raja-Raja Melayu, dia boleh bercakap apapun. Tapi bila bercakap dalam parlimen, saya rasa mana-mana peguam itu tidak faham Parlimen Persekutuan. Dia kena baca Perlembagaan Persekutuan. Okey, which is correct. Wee Ka Siong tidak boleh disaman. Tetapi Azmin Ali boleh. Berkenaan dengan isu telur tersebut, syarikat tersebut boleh saman Azmin Ali. Wee Ka Siong tidak boleh disaman. Dan kenyataan mengenai telur itu pun telah dijawab oleh Mat Sabu. Mat Sabu telah menyatakan bahawa dalam isu telur memang special grant special admission, permission saja. Dia bukan kontrak, dia bukan projek, dia bukan dana, bukan kerajaan bayar 1 sen pun kepada syarikat tersebut. Sebaliknya syarikat tersebut dibenarkan mengimport telur daripada India masuk ke Malaysia to flood the market bagi menstabilkan kerajaan kerana kita perlu immediate measures untuk menyelesaikan masalah telur. Sebab masa kerajaan PN tinggalkan negara, telur was 41 to 45 sen. 41 ke 45 sen pada masa PN meninggalkan kerajaan pada waktu itu pada November 2022 dan mereka tidak menyelesaikan isu telur ini selama 33 bulan mereka memerintah. Jadi kita perlu immediate action dan Mat Sabu kita kata kita kena resort secara immediate, kita kena cari siapa yang boleh import telur dalam kadar segera. Company dia kata boleh, import. Dan kalau company lain kata boleh pun, pergi jumpa Mat Sabu, kata boleh import. Import je, flood the market. Isunya boleh tak cari 20 juta biji telur dalam masa satu hari setiap hari. Silakan. Kalau ada, jumpalah Mat Sabu. Kalau ada 20 juta satu hari. Kan 20 million eggs a day. Every day, bukan satu hari je. Terutama hari nak orang kata nak hari raya ni tuan-tuan. Bulan puasa dan hari raya ni.
peningkatan akan berkemungkinan 20%, 30% to 50% more. The demand will be there. So kalau anda ada direct access kepada telur-telur di luar negara yang you can import every day, within every day kata dalam jumlah yang besar, hundreds of thousand or million, jumpalah Mak Sabu. Kalau ada silakan. Kan? Sebab saya tak pernah jumpa lagi orang datang jumpa saya, Is, aku ada telur banyak Is, aku boleh produce ataupun import 1 juta, 2 juta sehari. Tak pernah lagi. Kalau ada, kalau takut jumpa Mak Sabu pun datang jumpa saya. Saya tak jadi orang tengah. Saya boleh bagi kontak, jumpa ni pegawai Mak Sabu ni, bagi saya jumpa direct. Saya tak main-main orang tengah ni. Tuan-tuan, Wee Ka Siong, bila dia bercakap perkara tersebut, dia bagi penyelesaian tak? Dia bagi penyelesaian tak? Dia bercakap seolah-olah pada tempoh dan tarikh kita take over tu, telur dah flooded dekat market. Kalau telur dah flood dekat market, dah banyak sangat telur, tiba-tiba kita import, itu pelik lah. Kan? Kita import, sedangkan telur banyak ni, tapi kita nak import, itu pelik lah. Tetapi kita perlukan a temporary immediate measures. Buka tender 3 bulan. Kita nak buka tender 2-3 bulan tuan-tuan. Ialah nak kena tunggu, bagi quotation. Lepas ni tengok pula company, 2-3 bulan. Rakyat dah marah, dah maki. Takkan nak tunggu 2-3 bulan. Tak tahu Wee Ka Siong ni faham tak faham kan? Faham ke tak faham? Tak tahulah. Kalau dia tak faham juga, dia nak kata macam mana? Dah level dia tahap tu. Daripada dulu lagi tahap tu. Tapi orang Tanjung Piai nak juga undi dia. Mantap lah. Alright.